Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita buat live ni sebenarnya just sema-sema santai. Kita bukan nak terlalu ilmiah sangat, tapi lebih kepada nak berkongsi pengalaman. Sebab tadi pun ada ramai yang cerita dekat kampung-kampung pun ada kenalan, ada yang keluarga-keluarga yang ada fikrah yang serupa. Jadi sebenarnya apa yang saya nak ulas pada hari ini bukanlah tertuju pada satu batang tubuh semata-mata, tetapi sesiapa yang ada bawa ideologi fikrah tu. Macam kalau dalam semalam saya tulis pasal solat tu, jadi solat tu saya tak ada khusus kepada siapa-siapa, tapi lebih kepada kita tahu kat sana ada banyak grup-grup, ada banyak tarikat-tarikat yang memang begitu fikrahnya. Dan bila kita baca pun komen-komen tu memang ada yang bagi tahu dia join the usrah, dia join yang mana memang kata tak perlu solat sebab diri dia masih lagi kotor, diri masih lagi tak bersih. Memang wujud rupanya. Ada juga yang solat tak payah pakai wuduk lah, macam-macam. So kita tengok sebenarnya fikrah ni semakin berkembang lah, dan orang-orang yang mempelopori ideologi ni pun bukan sikit-sikit lah dia punya follower dia. So kalau kita tak jelaskan, siapa lagi nak jelaskan? So lebih kepada, sebelum kita masuk kepada isu yang topik yang bincangan yang kita nak sampaikan dulu, ada few benda yang saya nak ulas berkaitan dengan cerita-cerita yang baru terjadi baru ni lah. Misalnya bila diulas tentang, ini berkaitan dengan lepat, dan ada juga orang-orang yang seangkatan dengannya. Bila kita kata tentang, kita kritik dia pasal kefahaman bahasa Arab, yang ni dia kata, bukankah Rasul itu diutuskan bilisani qaumihi, iaitu dengan lisan kaum dia. Jadi seolah-olah ini jadi satu justifikasi untuk dia nak bercakap apa sahaja yang dalam agama yang dimahukan tanpa perlu kita pandai dalam bahasa Arab. So ini something yang dia kena faham, bukan menjadi satu kesalahan bagi orang-orang untuk tak faham bahasa Arab. Yang itu tak ada siapa boleh deny, Islam ni untuk semua. Tapi apa pun fakta yang tak boleh kita deny adalah Allah dah sebut dalam Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkan. Begitu juga Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan daripada bangsa lain, tapi daripada bangsa Arab, menggunakan uslub bahasa Arab. Jadi apa yang kita nak sampaikan actually ialah bahasa Arab mau tak mau adalah satu wasilah untuk nak kita memahami kitabullah ataupun kita nak memahami hadis Nabi. Sebab dengan tak menguasai bahasa Arab, itulah yang akan menjadi banyak penyelewengan yang terjadi sebab masalah bahasa Arab. Dalam kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pun ada disebutkan yang ada orang tu tersalah baca kan. Dia kata Allahu bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Dia baca baris wa rasulihi tu baris bawah. Maksudnya yang sebenarnya wa rasuluh, sebab sebenarnya adalah Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada orang-orang musyrikin. Walaupun diakhirkan perkataan Rasul tu, tapi bila dibaca wa rasulihi, seolah-olah makna dia akan jadi Allah berlepas diri daripada orang musyrikin dan Rasul. Jadi beza besar tu dengan satu baris, dan tak nafi. Ini semua ada berkaitan dengan kekuatan kita bahasa Arab. Bukanlah kata kita nak kena jadi macam Sibawayh, jadi pakar-pakar bahasa Arab ni, tapi lebih kepada at least seorang tu dia boleh belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab tu dia boleh jadi medan untuk dia feel Quran yang dibaca. Dia boleh sedikit sebanyak asas-asas yang penting lah dalam agama ni. Dan cuma dia akan jadi satu yang keperluan bagi orang yang nak bercakap dalam agama yang membabitkan hukum hakam, halal haram, membabitkan satu perbahasan yang kontroversial, yang high level. Maka bahasa Arab ni satu kemestian lah untuk nak kita tahu. Kalau tak apalah. Bukan berarti dia nak berbincang tentang Islam, dia nak cerita pasal Allah, dia nak cerita pasal Al-Quran. Kalau tak dia melalui bahasa Arab sendiri, bahasa Melayu, uslub dia beza kan. Bila kita kata sebab tu bila kita tegur berkaitan, bila dia kata fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, celakalah orang-orang yang salat
iaitu orang-orang yang dia ialah terjemah dia kata lalai, tapi sahu dalam bahasa Arab mengandungi makna yang banyak. Bukan sebab dia kata ini amal qalbi, ini qalbi, hati sahaja. Hati itu sebahagian daripada sahu, tetapi sahu juga membawa maksud, kalau yang dia faham, fi'li itu perbuatan. Orang-orang yang even lalai, orang yang dengar azan tak nyaut, orang yang ni, itu semua termasuk hati yang lalai. Tapi okey, yang kat sini ada satu nuktah yang lagi saya akan ulas. Kenapa orang-orang macam ni, fikrah grup-grup macam ni, biasanya dia akan fokus pada khusyuk dalam solat. Sekejap lagi kita akan sebut kenapa every time dia akan tanya orang pasal khusyuk. Dan dia akan tanya dan semua orang akan basically, kalau orang tu awam, siapa-siapa, dia akan kata dia tak khusyuk lah. Yang ni satu poin penting sebenarnya untuk masuk lagi satu doktrin ataupun ideologi yang lebih, yang deep daripada tu. Sebab tu dia selalu tanya pasal khusyuk. Sebab dia nak kata hati. Dan hati manusia ni, kita biasanya susah nak kontrol. Ada sahabat Nabi pun yang ada hadis yang sebut dia pernah masa solat tu dia terfikir pasal kebun dia kan. Selepas daripada tu dia sedekah kebun dia tu sebab dia dah tak mau fikir pasal kebun tu dah. So ini soal hati. Tapi cumanya perbezaan dia punya definisi pasal khusyuk tu dengan kita punya khusyuk. Khusyuk memang ulama semua ada pelbagai takrifan pasal khusyuk sebab dia amal qalbi. Tapi dia punya khusyuk tu dia akan sampai satu tahap. Itu nanti. Tapi dalam ulama ahli sunnah semua bagi tahu khusyuk, dan Quran pun ada sebut dia mesti akan refer kepada macam az-zul, satu rendah diri, as-sukun, maksud dari sudut dia tak bergerak, al-inkhifad dari sudut dia rendah. Sebab dalam Quran pun ada sebut wa khasha'atil aswatu lirrahman, maksudnya suara yang rendah. Al-aswat wa khasha'atil, maksudnya khusyuk tu maksudnya rendah. Ini Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Taha ayat 108. Kalau dia pun nak sebut nombor, saya pun akan sebut nombor lah. Dia baca terjemahan. Ada dalam surah Fussilat ayat 39. Itu kan. Kalau dia suruh cek handphone, cek handphone. Kan Allah ada sebut wa min ayati annaka taral arda khashi'ah. Antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kamu melihat bumi ini khashi'ah. Allah guna perkataan khusyuk dalam ayat-ayat ni yang menunjukkan sebenarnya khusyuk ni dia ada elemen rendah diri, dia ada elemen yang sukun, tenang, tak bergerak. Bumi ni kalau kita tengok luas macam tak bergerak, walaupun dia bergerak macam tak bergerak. Dan itu apa yang khusyuk ni nak sampai. Sebab tu definisi ulama, khusyuk ni is something yang kita boleh rasa muraqabah, ada sifat seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Allah melihat kita ada feel in it, kita boleh faham apa yang kita baca, kita boleh rasa. That's it. Itu dah memadai. Tapi khusyuk yang sebenarnya geng-geng makrifah ni nak pergi much more, lebih daripada tu. Yang ni sekejap lagi kita akan cerita prinsip solat. Sebab grup-grup macam ni dia akan cerita banyak pasal solat. Guru cerita banyak solat. Ni insya-Allah kita akan ulas, dan kat situ yang ada saya nak kaitkan dengan wahdatul wujud. Saya tak kata ni ada pada lepat sebab dia tak ada, saya tak pasti dari segi buku ke dari segi video, mungkin tak ada clear cut dalam bab tu. So saya tak nak mention pasal dia, tapi ni lebih kepada kalau kita tengok that kind of ideology dikongsi oleh banyak, kita kata ustaz-ustaz lain, tarikat-tarikat lain yang same filosofi, yang menggunakan juga same, dia kata apa? Awaluddin ma'rifatullah. Itu dia akan cakap dulu. Sebab dia akan kata, ulama kata benda yang paling utama dalam agama ialah mengenal Allah. Okey, first kali kita no deny. Ini kita kena declare, kita tak deny kepentingan mengenali Allah. Itu memang important. Cuma dari segi perlaksanaan konsep tu. Sebab of course dalam Quran Allah seru kita untuk nak kenal Allah, nak lihat alam semesta, nak tengok macam-macam. Itulah sebab dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia gunakan ayat, tidakkah kamu lihat pada diri kamu? Allah suruh tengok pada diri. Ada hidden message kat situ. Saya tak kata lepat,
Tapi walaupun dia guna ayat ni, tapi because ada juga few ustaz-ustaz lain yang guna ayat ni for tujuan wahdatul wujud. Konsep asas kepada ni saya akan bahaskan dalam solat ni dengan wahdatul. Mungkin saya bahaskan dulu tentang wahdatul wujud ni semua sebab mungkin orang ada yang tak faham lagi apa itu wahdatul wujud, dan ada orang yang dah cantah awal jangan bicarakan isu wahdatul wujud ni pada orang public. Of course kena bicara sebab fikrah tu dah bersebar luas, dan inilah yang akan menyebabkan kenapa grup-grup ni bab-bab syariat ni dia tolak, dia beza syariat makrifat, syariat makrifat, seolah begitu. Kita tak nafi benda macam ni ada pada elemen-elemen grup kesufian. Tapi kita pun tahu dalam sufi ni dia ada juga dia punya level lah. Ada yang tahap hardcore, ekstrim. Even yang tahap ni certain orang yang ada elemen tasawuf pun tak terima grup-grup ni. Jadi yang ini yang kita nak bincangkan sebab bila dikata pasal ilmu mengenal diri. Okey, yang ni juga saya tak khususkan pada lepat. Tapi saya sebut ilmu mengenal diri, cakap pasal kenal diri ni pada ustaz-ustaz lain yang ada pada ajaran-ajaran yang memang dah difatwakan sesat. Mungkin lepas belum lagi. Sebab mungkin tak jelas daripada dia. Sebab tu masa saya jumpa dengan dia, lebih kepada saya nak tahu dia nak ke mana sebenarnya. Apa yang dia nak buat sebenarnya. Apa dia punya rumusan, fikrah. Itu je. Of course dia tak jelaskan benda tu sebab itu akan jadi bukti. Tapi itu sebenarnya persoalan yang saya nak tahu. Dia bila cerita konsep-konsep tu, apa yang dia nak. Solat ke tak solat? Dia kata kena solat. Okey. Tapi kita tahu sebab ada certain group macam ni, memang dia kata solat. But cara solat. Sebab dia asyik gunakan ayat 239 Al-Baqarah. Allah kata fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu bimbang, kamu boleh solat dalam keadaan berjalan dan berkenderaan. Okey. So saya kata apa point dia sebenarnya? Sebab kenapa dia nak sebut pasal berjalan dengan ni? Dalam Quran tu Allah cerita orang tengah perang. Orang tengah perang, Allah kata even tu pun jangan abaikan solat. Kalau dah memang sibuk duk perang tu tak boleh nak berhenti. Maksudnya itulah solat dalam keadaan berjalan ataupun tengah naik apa-apa. Okey, itu satu lagi bab. Okey, so itu satu hal. So kat situ saya nak kata perception dia. Saya tak kata dia kata, tapi perception dia. Apa tata cara solat yang dia nak pergi ni? Kan? Apa tata cara solat dia? Sebab okey, dalam Quran sebab bila apa yang saya faham bila dia cakap gitu, sebab ayat tu kalau kita baca ayat 239 ada Quran. Cuba baca. Saya buat macam dia juga. Okey, buka surah Al-Baqarah ayat 239. Ayat kedua daripada ayat atas sekali dah hafizu ala salawat. 239. English translation ke Arabic translation Arabic? English pun boleh. Ni saya dah buka. Okey. Okey. Ayat 239. Dan jika kamu takut sesuatu bahaya, maka solatlah sambil berjalan. Okey. Alright. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan melakukan solat secara yang lebih sempurna. Yes. Sebagaimana Nampak tak? telah mengajarkan kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Dia tak sebut, dia tak bincangkan pasal fa idza amintum, bila kamu dah aman, maka solatlah sebagaimana yang Allah telah ajar kepada kamu. Maksudnya Allah nak kata kalau kamu dah tak perlu dalam keadaan yang perang, war, yang desperate macam tu, solat macam biasa. Solat macam biasa, bukan so kat situ point dia apa sebenarnya? Sebab tu saya nak kata apa point dia daripada disebut ayat ni. Okey, bila kata pasal solat ni petik daripada surah Nabi Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salah. Solat tu dah ada pada zaman Nabi Ibrahim. Macam mana Nabi Ibrahim punya solat? Okey. So kat situ dia nak kata mesti para nabi dulu ada solat dia. So macam mana solat dia? Kan sebab ada orang kata kesamalah. Sebab Nabi Musa masa peristiwa Isra Mi'raj naik, dia kata apa? Dia kata kat Nabi Muhammad, umat kamu akan berasa berat solat. Dan lepas pun selalu concern pasal tu. Solat berat ke ringan? Kalau kita kata ringan, dia akan kata ayat 45 daripada surah Al-Baqarah.
Nak check? Kita cek. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. So dia satu benda yang besar bagi orang-orang yang khusyuk. So khusyuk tu berat dalam konteks tu. So bila Nabi Musa kata solat ni berat bagi umat Muhammad, seolah-olah macam Nabi Musa punya solat tu sama dengan kita. Dia dah tahu rakaat tu. Yang tu tak diperincikan Al-Quran. Allah tak ada perincikan macam mana dia orang solat. Dan kita tak boleh ingkar ada syariat yang sama dan ada syariat yang berbeza. Syariat kita jangan jangkau apa yang Allah tak bagi tahu pada kita. Dalam bab bertaubat. Syariat zaman Nabi Musa, cara bertaubat dia Allah kata apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 54. Kan? Boleh tengok. Itu kena bunuh diri masing-masing. Untuk nak taubat, kita punya taubat tak perlu sampai ke tahap tu. Allah pun cakap likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada syariat tu ada dia punya manhaj yang berbeza. Tapi yang penting solat macam mana Nabi ajar kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. That fine. Tapi orang-orang makrifat ni, dia ini kita akan cerita, dia ada elemen yang kenapa kita sebut dia ni sebagai batiniyah. Batiniyah ni sebab dia always ada satu tafsiran, takwilan yang batin. Dia orang macam ada satu mental block. Dia katakan hampa ni ahli syariat, kami ni hakikat, makrifat, tarikat, jadi beza. Seolah-olah Islam ni ada Islam syariat, ada Islam ini. Adakah benda ni sahih, ada bukti sahih tak? Adakah Rasulullah sendiri mengajarkan? Setengah kitab dia mungkin ada tulis, Abu Bakar tarikat ni, Umar tarikat ni. Ada buku-buku macam tu yang kalau kita cek di pasaran memang ada. Jadi dia orang pegang. Jadi benda ni ada bukti sahih atau tidak? Seolah-olah Islam ni split dua. Satu untuk ahli syariat, satu untuk bagi dia macam kita tak nafi dalam Islam cerita pasal ma'rifatullah. Ma'rifah ni maksudnya mengenali, mengetahui. Cerita pasal cumanya dia ambil satu ni jadi satu benda lain. Dan kemudian dia jadi berevolusi sampai ke tahap syariat ni hanya pada macam kita ni lah. Kita belajar hadis, kita belajar hukum hakam, kita belajar fiqh, kita belajar ni semua teori-teori, ni semua is consider syariat. Makrifat ni is beyond. Tak semua orang boleh capai. So ini sekejap lagi kita akan explain dia punya level dan ada kaitan dengan kenapa apa dari sudut wahdatul wujud. Tak semua kita kata dari sudut ideologi sufi ni makrifat dia begitu. Tapi satu benda yang penting lah bagi demo. Cuma bila dia nak separate, seolah-olah mesti ada takwil batiniyah. Batiniyah ni kalau orang nampak zahir, dia nampak yang lain. Dia nampak benda lain. Contohnya dia banyak guna kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ini lepas semua ada sebut kan. Macam mana kisah Nabi Musa Nabi Khidir ni? Nabi Musa bila tengok Khidir buat something yang pelik kan, bocorkan sampan, ada bunuh seorang anak tu, Nabi Musa ingkar kan. Tapi dia nak kata kat sini, tengok, maksudnya ada benda bukan seperti apa yang dilihat. Bukan seperti apa yang dilihat. Jadi bagi dia apa yang dimiliki oleh Khidir itu adalah apa dia? Itulah satu ilmu yang kita kata satu gifted yang orang tak boleh nampak, orang biasa tak boleh nampak. Tapi dia tak sedar bahawa Khidir itu Nabi. Kan kalau dalam surah Al-Kahfi pun kalau dibaca, Allah cerita macam mana mereka ni berjumpa wajada indahu, dia berjumpa dengan orang yang Allah berikan dia rahmah, atainahu rahmatan wa ilma, dan Allah ajarkan kepada, ada kata wa 'allamnahu min ladunna ilma. Allah ajar kepada ilmu. Dan rahmah dekat situ mufassirin. Tengok dulu mufassirin cakap apa. Sebab mereka lah orang yang paling faham dengan kitabullah. So apa mufassirin cakap? Rahmah itu apa dia? Nabi. Dan ilmu kat situ ada ilmu ghaib. So kenabian yang Allah lantik Khidir sebagai Nabi, Allah bagi tahu perkara ghaib, tak ada masalah pun. Allah nak bagi tahu benda-benda yang di luar daripada. Dan perbincangan pasal Nabi Khidir dan Nabi Musa ni panjang lah kalau kita nak cerita dari sudut filosof orang ataupun falsafah orang sufinya dengan kita nak bagi tahu dari sudut ni, memang ada di satu topik yang khas lah kalau kita nak bincangkan secara detail kisah ni. Sebab kita tengok lafaz ilm,
apa dalam Al-Quran. Memang ada Allah sebut dalam ayat ya Allah kata wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Iaitu kami mengajar kepada kamu apa yang kamu tak tahu. Mufassirin sebut ilmu kat situ maksud dia kenabian. So dia ada kaitan dengan kenabian. Okey. So ini antara kisah yang digunakan untuk nak membuktikan di sana ada takwil batini, benda-benda yang tersembunyi. So kalau buat adalah kena faham. Dia hadis ni kita nampak benda lain dimaksud lain. So nanti dia ada kaitan. Kenapa? Contohnya kisah nanti disebut kenapa Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam. Dalam Quran kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis kata apa? Allah, kau ciptakan aku daripada api, dia cipta daripada tanah. So dia bongkak. Dia kata no, bukan api, bukan tanah. Itu syariat. Itu fiqh. Dia fiqh lah, itu tafsir. Jadi dia kata no. Maksud dia create tanah tu apa maksud dia? Api tu benda yang di luar. Asal lagi kita cerita dalam ilmu mengenal diri. Okey. Tapi first kali kita nak cerita pasal kaitan dengan ilmu wahdatul wujud wahdatul wujud. Okey, kat sana ada akidah kita ringkaskan sebab memang kalau nak cerita pasal wahdatul wujud ni firqah grup-grup ni panjang. Tapi untuk nak pemudahkan supaya kita sampai, dia ada al-hulul, dia ada juga wahdatul wujud. Hulul wahdatul wujud. Dia macam sama, ada sikit perbezaan. Senang cerita adalah hulul ni adalah dua benda yang berbeza bercantum jadi satu. Okey, tapi dia masih kedua-duanya ada lagi dia punya kata ciri, maksudnya masing-masing. Bercantum. Kalau kata nasi kandar, tak akan jadi nasi kandar kalau tak ada nasi, kalau tak ada kuah apa tu jenis tu. Tapi dia still benda yang berbeza. Tapi is package of nasi kandar. Kalau kata disconnected. What? Maybe line. Dia kalau line tu dia ada disconnected. So kalau sambung balik dia buat balik video baru. Dia buat video. Yang buat video baru. Dia nanti dia okey. Okey dah dia masuk. Tapi sepatutnya jadi masuk wifi Batu Salam. Apa benda? Ini dah masuk wifi Batu Salam lah. Tadi dia ada gambar. Oh tak clear. Okey. Sungai Buloh tak clear. Sungai Buloh ni internet problem itu. Oh, internet dia problem. Dia dah jalan balik ke? Sudah. Start balik ah. Dah start. Boleh sambung balik cakap. Boleh. Itu tadi ilmu makrifatnya gangguan. Kat mana tadi kita ganti? Dekat Buloh selepas Buloh. Nasi kandar. Okey. Nasi kandar. Nasi kandar. Kalau kita ada contoh senang. Okey. Itu hulul. Okey, beza dengan wahdatul wujud. Iaitu wahdatul wujud ni semua tu jadi satu lah. Tak boleh nak beza lah. Semua adalah benda yang sama. Different benda tapi adalah satu. Yang tadi ni di benda yang lain dia bercantum jadi satu. So perbezaan dia sikit tapi kedua-duanya sebenarnya membawa maksud cantum. Dia bercantum. Okey. Dia akan ada kaitan semua dengan ilmu mengenal diri, tapi before that kita nak kenalkan tentang wahdatul wujud secara mudah bagi orang awam boleh faham. Okey. So itu. So bila kata pasal hulul jelmaan, dia maksudnya something boleh menjelma dalam sesuatu. Dia nak bagi tahu is Tuhan boleh jadi dia masuk atau menjelma di dalam mana-mana jasad ataupun jisim. Itu dia punya ketuhanan. Kalau dalam Kristian, ketuhanan tu boleh wujud pada Nabi Isa. Trinity. Cumanya dari sudut ni kita kata akidah macam ni wujud pada ekstrim Sufism. Sufism ekstrim yang ada. Tapi tak semua Sufism yang ada. Sufism yang ekstrim. Ini boleh jadi satu prinsip, satu mabda', satu asas dia. Jadi macam mana benda ni? Okey, some dia orang berpandangan bahawa Allah ni ataupun Tuhan ni hanya boleh menjelma pada sesetengah badan saja, terhad lah. Terhad. So ini macam kita kata akidah-akidah yang
ghulu ataupun ekstrim Syiah Rafidhah dulu yang ghulu kan. So kita pun tahu daripada dia orang ni ada banyak dia punya guru. Antaranya macam Khattabiyah, yang mana kepercayaan dia is Allah tu menjelma dalam Ja'far As-Sadiq. As-Sabaiyah, yang mana Allah tu menjelma dalam Ali bin Abi Talib. Itu antara dia punya pemikiran. Dan pecahan-pecahan macam Duruz, Nusairiyah, ni semua dia ada elemen-elemen akidah hulul dengan wahdatul wujud ni. Setengah daripada golongan ni dia berpandangan bahawa Allah ni boleh menjelma ataupun masuk pada semua benda, pada semua. Tak kira, maksudnya kalau kita melihat ni air ni, maksudnya dia boleh jadi ada elemen Allah kat situ, ada sifat Allah kat situ tu. Semuanya dia orang bermain istilah. Some yang tak setuju dia kata sifat. Some yang kata tak, ini memang ada ciri walaupun ketuhanan tu ada dekat situ. Yang ini separuhnya dia terpengaruh dengan macam falsafah-falsafah daripada Yunan, macam Jahmiyah. Jahmiyah antara yang banyak terpengaruh dengan filosofi ni. Heraklitus lah dia punya ahli falsafah daripada Yunan tu yang banyak mempelopori tentang isu ni. Dia nak createkan God ni dengan alam semesta ni semua ni. Alam ni sejuk, simpan sejuk, alam api ni semua. Okey. Kemudian kalau kita tengok dari sudut Islam, orang yang dikatakan Muslim yang declare pasal ni lah hulul, ataupun kita kata hulul dengan wahdatul wujud. Dan antara orang insan yang pertama sekali yang dikatakan sebagai Muslim yang mendeklarkan ataupun bagi tahu secara terang tentang akidah hulul ni, percayalah zaman tak ada pun daripada para anbiya yang ada akidah ni, tak ada daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang ada akidah ni. Antara orang yang terawal yang ada this kind of akidah yang dia bagi tahu secara jelas adalah Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Dia meninggal tahun 309 Hijrah. Ni antara yang memang declare bahawa Allah itu boleh menjelma dalam makhluknya dan tak ada beza antara Tuhan dan makhluk. Dia guna hukum mati Syah. Dia macam ya. Allah hidupti analah. Dia antara yang bagi kata-kata syair yang penuh dengan wahdah. Dia kata ana man ahwa wa man ahwa ana. Dia kata nahnu ruhani halal balana badana. Kemudian dia kata fa idza absartahu absartani wa idza absartani absartahu. Terjemahan dia Ustaz. Terjemahan dia. Okey. Tak boleh faham. Terjemahan dia nak kata kami ni dia kata maksud kami ni macam satu dua ruh yang bercantum dalam satu badan, yang mana kalau kamu melihat aku maka kau telah melihat dia, maksud melihat Tuhan. Kalau kamu melihat dia, kamu melihat aku. Ini memang jelas lah tentang elemen wahdatul wujud yang ada. Okey, itu antara orang yang terawal. Sebelum dia actually ada lagi seorang, Abu Yazid Al-Bistami. Ini antara yang terawal lah, dia meninggal tahun 261 Hijrah. Yang ini lagi bahaya sampai sebab dia punya, dia kata Tuhan ni manifestasi daripada semua, masuk sampai ke diri dia, dan akhirnya sampai ke tahap dia kata apa yang aku cakap sama dengan apa yang Tuhan firman. Kalau kata aku sama dengan apa yang Allah cakap aku. Dan sampai satu tahap dinisbah kepada dia sampai dia bagi tahu is la ilaha illa ana fa'buduni. Tak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. So aku dengan Tuhan sama aja. Dia kata subhani wa ma a'zama sya'ni. Maha suci aku, betapa agung besarnya diri aku ni. Itu Abu Yazid Bistami. Kubur dia masih lagi ada kubur, masih lagi ada kat Iran. Diagungkan lagi oleh puak-puak sufi yang ekstrim. Masih wujud lagi kubur dia, diziarahi oleh ramai, dipuja semua. Okay. Kemudian antara tokoh yang famous yang dikatakan antara kepala besar dalam wahdatul wujud ni adalah Ibn Arabi. Ibn Arabi Al-Andalusi yang meninggal tahun 638 Hijrah. Okay. Golongan yang pro Sufism yang ekstrem ni mesti akan kata dia daripada awliya lah. Tapi
bukti kekufuran dalam penulisan-penulisan ni memang tak boleh sangkat. Jelas kalau kita tengok dalam kitab di Fususul Hikam, tengok dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, kan dia ni macam pujangga sikit, suka duk tulis syair. So banyak elemen-elemen ni banyak dalam syair-syair ni. Tulis syair tu yang jelas banyak yang mengatakan bahawa Tuhan ni everything is dia. Dia memang akidah ni dalam bab ni clear dan disebut sebagai macam kata kepala bab-bab dakwah wahdatul wujud ni. Dan sebab tu ramai para ulama yang menghukum dia sebagai kafir. Jelas, dan ada yang memang teruk. Al-Zahabi, ni bukan saya kata, Al-Zahabi antara yang bagi tahu is kitab-kitab ni kalau kita tengok, kalau bukan kufur, dah tak ada dah kufur lagi. Maksudnya nak kata memang jelas kufur itu clear. Ini Al-Zahabi sebut. Izzuddin Abdul Salam antara yang memang hentam dia teruk. Al-Bulqini, guru pada Ibn Hajar antara yang bagi tahu dia ni kafir. Sebab clear cut. Bukannya sebab kita suka mengkafirkan orang, tak. Tapi ini ulama, para ulama yang memang argue dengan dia, memang hidup. Ni kata kalau orang nak kata alasan nak takwil macam-macam akidah Ibn Arabi ni susah. Okey, ni ulama-ulama besar ni antara yang Abu Zur'ah anak kepada Al-Hafidh Al-Iraqi pun antara yang hentam dia. Maksudnya cakap benda ni clear. Pasal apa? Masuk. Saya duduk tepi Ustaz. Sebab dia punya penulisan tu jelas. Sampai kalau kita tengok umpamanya Ibn Arabi ni sebab dia asalnya dia sakit masa dia muda dulu. So kalau sana so maju dia duduk maju. Okay. Jadi Ibn Arabi ni masa dia muda ni dia sakit. Selepas dia sakit ni, masa dia sakit ni dia berubah lah. Dia jadi orang yang meninggalkan dunia, memutuskan hubungan terus dengan dunia sampai dia berguru dengan tokoh-tokoh sufi masa tu 10 tahun dan akhirnya dia jadi satu macam sikit. Bila dia sampai daripada Maghrib, dia sampai ke Makkah, dia jatuh cinta pada seorang anak perempuan kepada Abu Syuja' bin Rustum. Yang ni yang dia ditepikan, perempuan ni ditulis syair-syair yang mana syair itu wal'iyadu billah lah. Sebab akidah wahdatul wujud ni dia ada pelbagai version falsafah, tapi antaranya bila boleh kaitkan wanita ni jelmaan Tuhan ni. Wanita ni jelmaan Tuhan ni, sebab tu dia kata Nabi SAW suka pada wanita. So, apa kan Nabi dalam hadis ada sebut hubbiba ilayya at-tib wa an-nisa. Aku dicenderungkan suka pada minyak wangi dan juga wanita. So dia kata kenapa Nabi suka wanita? Sebab Tuhan tu, elemen ketuhanan tu. Dan juga sampai dia kata seksual ni antara ma'rifah yang tertinggi. And siapa yang mendatangi isteri dia semata-mata kerana keseronokan, dia telah hilang ruh ketuhanan tu. Dia maksudnya dia sampai nak kata dia boleh merendah mempelekehkan Nabi, sampai nak kata nak sampai level yang begitu. Ibn Arabi ni kita tak nak cerita panjang pasal dia. Cuma memang antara akidah kita kata wahdatul wujud ni, antara implikasi dia ni kita boleh tengok pada moden-moden yang ada ni sekarang, dia boleh membawa ke arah pluralism. Kan pluralism ni semua sama je. Sebab apa semua sama? Sebab apa pluralism? Sebab dia kata semua Allah. Semua Allah, semua daripada Allah. Allah yang buat kufur ni, Allah yang buat ni semua. So it's the same. So nak kata ni sembah berhala because boleh jadi tu jelmaan Allah. Ni sembah harimau, boleh ni jelmaan Allah juga. Tu orang kata kenapa wahdatul wujud boleh jadi pluralism yang bahaya. Waktu Ibn Arabi antara yang diungkapkan dalam bait dia kata aqad al-khalaiq fil ilahi aqaida wa an i'taqadtu jami'a ma i'taqaduh. Dia kata manusia ni ada pelbagai i'tiqad dalam ketuhanan dan aku mempercayai semua apa yang akidah-akidah mereka ni. Dan dalam syair yang lain lagi dia pun jaga kan, dia suka tulis syair. Dia kata farrabbu 'abdun wal 'abdu rabbun.
Dia kata Tuhan tu adalah hamba, hamba tu adalah Tuhan. Idza qulta abdun fadzaka rabbun. Kalau kamu kata hamba tu, maksudnya dia lah Tuhan. Mana lagi kalam yang tak jelas kufur. Orang-orang yang kata dia awliya ni akan takwil macam-macam, dia akan takwil yang batinnya punya style. Tapi sebab tu bila dikarang pasal ayat-ayat cinta yang ada tentang karangan Wahdatul Wujud ni semua, dalam kitab dia Tarjumanil Ashwaq, dan dia dibidas ulama pada zaman sampaikan dia kena buat dia syarah pula dia punya bait-bait syair tu dalam Zakhairul A'laq. Dia buat, tapi still going on. Kalau kita tengok Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, semua kitab-kitab dia memang teruk lah. Memang teruk. Okey, tutup dulu cerita Ibn Arabi. Antara lagi tokoh yang quite famous juga Ibnul Farid. Ibn Farid Umar bin Ali Al-Hamawi. Dia seorang yang tokoh dalam bab Wahdatul Wujud meninggal tahun 632 Hijrah. Dia ni dahsyat sebab dia antara yang juga Wahdatul Wujud yang menuju ke arah pluralism. Macam mana kita nak campurkan, cuba bayangkan macam mana kita nak campurkan malam, kita nak kata siang tu malam, malam tu siang. Macam mana kita nak kata hak tu batil, batil tu hak. Macam mana kita nak kata ni sejuk tapi panas. Dia nak buat macam tu lah. So, dia kata semua ni daripada Allah, jelmaan Allah, everything is Allah. Dia sendiri mengaku dia adalah jelmaan Tuhan. Sampai dah ke tahap tu. Dan antara apa yang dia Ibnul Farid ni bagi tahu adalah dia sebut ini pasal kisah Nabi, kisah sujud. Dia kata kisah sujud dalam Quran kan, bila Allah cerita pasal penciptaan Nabi Adam daripada ayat 30 kan, bila Allah sampai perintahkan kepada sampai ayat 34, Allah kata fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min. Semua orang ni bersujud kepada Adam kecuali iblis. So malaikat semua sujud. Jadi dia kata malaikat sebenarnya dia tak sujud pada makhluk. Sebab khilaf pula kat situ. Ada yang kata malaikat ni sifat Allah je, dia bukan makhluk. Tengok tak dia punya, ni yang kata falsafah yang mengarut ni. Sampai kepada sujud pada Adam kerana apa? So Adam itu adalah jelmaan Tuhan. Macam mana nak faham? Sat lagi kita pergi. Tapi apa pun kalau kita nak tengok akidah dia orang ni macam sampai ke tahap kita tak akan sempurna iman dan ibadah kita unless kita dah ada rasa aku tu dalam diri. Itulah yang nak, itu yang kadang-kadang orang yang kata khusyuk nak ke mana tu? Khusyuk tu nak ke mana? Itu je kita nak fikir. Sebab akidah ni, Wahdatul Wujud ni memang dahsyat. Ibn Taymiyah rahimahullah pun sebut Wahdatul Wujud ni kufur dia lebih dahsyat daripada kekufuran Yahudi dan Nasrani. Lebih dahsyat. Sebab dia lebih ke arah bayang Tuhan ni semua benda, alam ni semua Tuhan. Macam mana saya kata is sebelum masuk kepada tu, dia ada satu level lagi yang dipanggil sebagai Wahdatul Syuhud. Wahdatul Syuhud ni yang dia orang ni bagi tahu sebagai ni dah masuk ke makrifat yang dikata alam musyahadah ni. Maksudnya asas pada peringkat dia belum sampai ke tahap Wahdatul Wujud. Dia baru sampai ke tahap macam kalau kita panggil dia ihsan. Kan dalam hadis riwayat Muslim masa kisah Jibril datang berjumpa dengan Nabi, dia kata apa itu ihsan? Kan dia kata anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu sembah Allah sebagai seakan-akan dia melihat kamu. Kalau kamu tak dapat lihat dia, kamu rasa dia melihat kamu. Jadi ada konsep muraqabah, pengawasan daripada Allah. Memang biarlah elemen dia nak rasa takut pada Allah, rasa tamak, mengharap kepada pengampunan Allah, itu is good. Dari segi itu kita panggil dia ihsan. Dia masa tu dia masih lagi itulah dia punya syuhud dia tu, wahdatul syuhud. Tapi cuma dia ada level lagi. Ada ekstra. Yang ini yang kita nak betul-betul sebenarnya orang yang duk cerita pasal solat khusyuk ni nak tahu dia ni ada tak sebenarnya this kind of pegangan akidah. Apa dia? Bila kita naik lagi satu level sampai makam zat. Naik lagi sampai makam fana. Dalam makam fana tu pun ada dia punya tingkatan sampai ke tahap perasaan kita, fikiran kita, kemahuan kita hilang. Mula hilang. Naik lagi,
Sampai makam makrifat dia tu. Dan makrifat dia tu ada lagi dia punya level-level dia. Sampai ke tahap apa itu dah sampai level yang dia kata is bila kita tak ada lagi rasa, tak ada lagi akal lagi, tak ada lagi kita, tak ada lagi bagaimana, tak ada lagi di mana, tak ada lagi limitasi, tak ada lagi ilmu, tak ada apa saja, diri kita ni tak ada. Kenapa tak ada? Kerana ketika itu Allah dalam kita, Allah kat kita, kita adalah Allah. Sebab tu sampai ke tahap ni, boleh sampai ke tahap yang dia akan cakap, kalau dia boleh bercakap, dia terus cakap, aku adalah Tuhan. Yang ini yang sebenarnya kita nak tahu, adakah khusyuk yang always orang-orang makrifat macam ni duk nak sampai ni, sampai ke tahap ni. Sampai ke tahap apa? Manusia kalau tak ada akal, tak mukallaf dah lah. Gila. Nabi kita bagi tahu rufi'al qalamu an thalath. Tak pen itu catatan tu tak ditulis. Salah satunya pada orang yang tidur. Kita ini ada pada certain, kita kata ekstrim pada Sufism. Alright. So yang ini berbalik kepada isu solat. Okay, sebab kata mereka is memang nak mengenal diri. Itu cara nak mengenali Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. So agama ni awal-awalnya ma'rifatullah. Dan Lepat pun bagi tahu dalam video dia yang mana is agama ni, makrifah ni ilmu yang paling bawah, paling asas. Yang ni ayat-ayat yang sama digunakan oleh, siapa tahu tentang ajaran Tok Kenali ni dulu yang dipelopori Haji Syahri Yusof ni, yang dah ada difatwakan sesat even di Johor pun kan. Prinsip yang sama, cumanya okey, ada ayat yang sama diguna, momen yang sama, perumpamaan yang sama, cumanya mungkinlah saya tak jumpa lagi dalam lepas ni yang dia clear cut lah dia cakap, so kita tak cerita pasal dia sangat. Okey, tapi apa yang even dalam apa tarik Tok Kenali yang dia bagi tahu daripada ajaran Tok Kenali ni, kat Kelantan ni famous juga, dia benda yang sama. Basic dia makrifatullah. Macam mana nak kenal Allah? Kena kenali diri sendiri. So daripada mana? Daripada hadis palsu yang kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri dia, maka dia tahulah Tuhan dia. So dia asyik kata renung pada diri, renung pada diri, renung pada diri. Okey, asas konsep okeylah kita kenal diri, muhasabah. Tapi how far dia nak kenal diri tu? Dia tak explain yang jelas apa itu mengenali diri. Saya tahu nama saya tahu adik-beradik saya tahu kemampuan saya tahu apa yang saya tak mampu, saya tahu kelemahan saya tahu kelebihan diri saya tahu ini. Adakah ini tak cukup mengenali diri? Apa yang sebenarnya nak sampaikan daripada mengenali diri? So ini yang sebenarnya saya nak pastikan daripada dia hari tu. Walaupun tak dapat jawapan yang jelas. Dia tak sampaikan sini. Dia suruh pergi belajar dululah makrifat dan semua kan. Dia suruh belajar. Dia suruh belajar. Okey. Tapi benda-benda sebegini yang hampir dengan apa yang dia cakap ni ada dalam ajaran tarikat-tarikat lain. Antaranya yang untuk dia sebut benda yang sama. Dan kemudian macam mana nak kenali diri sendiri? So ini mungkin lepas tak sebut lah, saya tak dengar dia sebut. Ini pasal ajaran untuk kenali tu. Macam mana nak kenali diri sendiri? Dia kata diri sendiri tu apa? Cuba diri sendiri tu apa? Bagi soalan yang jadi macam orang pening. Itu memang okey. Kelebihan depa ni, macam mana nak tahu Tok Syekh tu, Tok Guru tu level dia tinggi? Apa dawabit dia? Kalau kita masya-Allah masyaikh yang tahu Quran Sunnah, yang boleh ni, yang ni. Tapi dia orang apa level nak tahu dia punya Tok Guru ni power? Gila. Murid tak faham. Gila. Betul. Murid tak faham. Bila murid tak faham apa dia guru cakap, tu guru tu power. Ada masa tersirat. So senanglah. Terus suruh apa? Pergi belajar dulu kan. Ustaz ahli syariat kena minum lah. Boleh. Bismillah. Jazakallah khair. Okey. Jadi, nak mengenali diri tu apa? Ada akan macam tu tau. So inilah yang saya sebut pasal nonsense tu macam ni. Okey. Mengenali, dia kata diri tu adalah roh. Okey. Mengenali tu, ini pada certain tarikat, even tarikat Tok Kenali ni, pasal dia memang dia jelas, dia kata dia tak kisah video dia
diketahui awam so bagi dia benar. Ruh. So apa tu ruh? Macam ni proses nak kenal diri. Ni daripada makrifat cara dia. Sebab Allah tak ajar kita. Dalam Quran kata yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah Tuhan itu urusan ruh ni daripada apa? Allah yang tahu kan. Tapi kita biasa kena soalnya tu, jadi kita jadi tercengang-cengang. Patutlah. Orang awam, yelah. Apa? Soalan tak boleh jawab kan? Mesti rasa macam awesome. So, dia akan pergi kepada logik cara dia berfikir makrifat dia macam mana. Manusia. So kita nak kenal ruh kita. Inilah. Ini semua ada kaitan dengan wahdatul wujud sekali. Kenali dengan ruh. So bila nak kenal dengan ruh ni apa? Dia suruh tengok pada hadis yang kata Allah menciptakan Adam ala surati. Allah menciptakan Nabi Adam itu atas surahnya. Kan? Kemudian dia nak bagi tahu, so rupa tu kemudian dah dibuat. Tapi dia beritahu, kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam Nabi Adam. Dia kata ruh siapa? Ruh Allah. Maksudnya bukan manusia ni ada ruh tersendiri, ruh ni tak. Kita ruh ni semua Allah. Ruh Allah sebenarnya. So bila daripada situ, tiup ruh daripada Allah. So itulah yang dia kata kena kenal diri. So Allah tu ada dalam diri. Ini perkataan yang geng-geng mengenal diri selalu kata. Even Lepak pun dia selalu kata dalam video dia, apa dia kata? Dia kata nak kenal apa tu? Nak kenal diri ke kenal Allah macam tu? Ni ada semua ni. Ada pada diri kita. Tapi cuma dia tak cakap yang lebih detail on that. Tapi ini pada ajaran lain yang mirip macam tu. Siapa yang kenal Allah, dia kenal diri. Siapa kenal diri, dia kenal Allah. Lebih macam tu lah. So, siapa kenal ruh diri dia? Maksudnya dia kenal ruh tu Allah. Daripada Allah. So, apa jadi? Bila dia kata macam tu, kalau kita ingat, tadi kita ada sebut tentang peristiwa Iblis diperintahkan sujud pada Nabi Adam. Kenapa Iblis ingkar? Astagfirullah. Dalam Quran dah kata bongkok kan. Tapi dia kata apa? Tadi kita dah kata sebab Iblis ni kata aku diciptakan daripada api, dia kata daripada tanah. Bagi dia ini fiqh. Dan ni semua ni fiqh. So apa kita buat? Dia kata sebenarnya Iblis ni, sebab dia kata Iblis ni adalah ketua malaikat ni kan. Dan dia memang diperintahkan selama ni untuk menyembah Allah. Tetapi kenapa kali ni dia diperintahkan untuk sujud pada makhluk? Tak, bagi dia bukan. Ini semua syariat fiqh ni. Tak boleh tolak. So kenapa? Sebab dia nak bagi tahu dia ni macam Iblis ni tak ingkar sebenarnya. Tapi cuma dia tak tahu batin di sebalik tu. Dia tak tahu rupanya sebab dia nampak Adam ni gambaran dia macam makhluk, jasad. Tapi dia tak tahu sebenarnya Adam itu ada ruh Allah. Itu sebenarnya. Dia tak tahu Allah tu ada dalam Nabi Adam. Sebab tu Allah suruh sujud pada Nabi Adam, sebenarnya sujud pada aku. Itu dia punya cara dia. Dia nampak dia pusing. So orang yang tak ni, iya juga logik juga kan. Orang kampung habis mati hujah lah Ustaz kalau apa ni. Cerita seronok. Seronok. Kan misteri. Yalah. Tak boleh jawab. Betul juga kan, sebab tu Allah suruh sujud pada Nabi Adam kan. Takkanlah tiba-tiba nak perintahkan malaikat buat syirik pula. Macam itulah. So bila sampai kepada tu, dia dah kata maksudnya Nabi Adam ni ada ruh Allah. So every manusia ni sebenarnya ada Allah dalam dia. Bagi dia Allah tu banyak kan, bila dalam manusia tu banyak ada Allah. Dia macam bukanlah Satu entiti. dia falsafah dia macam ni. Dia bukan ni dan bukan macam tu. Dia macam manusia ni jelmaan Tuhan, tapi dia bukanlah totally Allah. Nampak tak? Contohnya tangan ini bukan tangan kita, tapi dia juga bukan tangan-tangan kita. Bukan tangan kita. Bunyi falsafah. So orang macam akan fikir sampai dia kata bila wahyu pertama diturun apa? Iqra kan? Iqra. Iqra apa maksud dia?
Oh, bukan. Bukan. Itu macam lepak cakap kat saya itu tu. Ni apa? Kalau kata meja ke cawan ni kan. MEJA kan? Meja. Bukan. Backhaul bukan. Dia kata bukan. Saya kata habis tu nak dari segi apa? MEJA tu nak dari segi sebutan ke? Nak dari segi huruf ke? Nak dari segi apa? Filosofi dia berbeza kat situ. Okey, tolak balik cerita lepak. Ni tak ada kaitan lepak. Ini pasal ini apa yang even dalam ajaran Tok Kenali tu cakap. Even bila dia kata iqra, tu yang kata batiniyah tu, ditafsir benda yang menyimpang. Dia nak takwil tapi takwil dia sampai yang tak boleh ditakwil lah. Menyimpang, tak ada proof. Kalau nak takwil maksudnya nak bersangka baik, nak takwil sikit yang logik yang boleh. Ni okey lah. Ini yang bahasa Arab iqra tu iqra baca. Tapi tiba-tiba dia tafsir, dia kata bukan. Sebenarnya iqra tu macam iqrar. Maksudnya Jibril ni nak suruh Nabi mengaku. Ada ulama bahasa Arab yang tafsir. Tak ada. Dia orang ni batin-batin ni. Jadi kenapa dia kata macam tu? Okey, sebab apa? Dia nak kata ruh dalam manusia ni dengan Allah, okey macam ni perumpamaan dia. Dia sama. Okey, let's say air panas ni kan. Okey, katakan ni ada tutup ni kan. Okey ni. So panas kan? Panas. So bila buka ada ni. Ni apa? Kondensasi apa? Ni wap air. Wap air. So air dengan wap ni wap, ni air, but wap tu air lah. Nampak? Dah pening. Boleh faham? Dia ambil kelas chemistry dulu Ustaz. Dia boleh tahu. Sebab dia kata wap ni daripada air. So kalau tapi ni wap, ni air, tapi wap tu air lah. Okey, kalau kata garam dengan rasa masin. Masin tu memang daripada garam. Tapi garam ni different sikit, dia ada ketul-ketul dia. Masin ni tak boleh nak di physicalkan dia. Dia satu rasa. But it's the same thing. Macam tu. So dia nak bagi tahu roh dengan Allah tu begitu. Jadi bila Jibril tu peluk, sampai peluk, apa yang dia nak supaya Nabi mengaku dalam dia tu ada masin tu lah. Dalam dia tu ada wap tu lah. Itu dia nak kata. Dia cakap dalam diri Rasulullah tu ada Allah lah. Dia Yes. nak bawa kepada situ. Dan dia pergi lagi bila Nabi menggigil dan kemudian balik dia kata zammiluni selimutkanlah aku kan. Apa maksud dia? Kita menggigil lah, jelas dalam hadis tu. Dia kata menggigil ni sebenarnya lambang Nabi nak reject dulu idea tu first. Bila Nabi suruh selimut tu maksudnya sebenarnya Nabi nak cover, maksudnya nak tutup dulu kebenaran tu lah. Tak nak lagi terima idea tu. Padahal dalam hadis clear sebab Nabi balik sejuk, Khadijah datang selimut, lepas tu pujuk dia semua, memang tak boleh takwil langsung macam tu. Yang dakwaan mereka ni kan, daripada kata menggigil ni sebenarnya nak reject tu, ada tak sumber-sumber yang sahih? Kalau kita dah biasa, kalau ada Islam ni, Quran dah hadis. Kalau ada bukanlah makrifah macam tu. Masya-Allah. Sebab dia mesti something yang sebab dia orang punya ni very totally different dan berlainan dengan syariah. Seolah-olah satu Islam versi lain. Sebab tu dia tak boleh terima syariah sangat. Kalau kita ni fiqh ni, Kulit syariah ni. ni. Kulit kami isi. Yang dalam tu ni tak nampak. Kulit ayam sedap. Kita kulit je. Itu. Tengok sampai ke tahap tu tau. Dia punya nak kata ni. Dan at the end apa dia kata, sebenarnya ruh ni yang ada pada Muhammad ni itulah nur. Ini semua berkait rapat nur Muhammad. So nur Muhammad ni daripada apa? Daripada nur Allah. Dia ada level nur Allah, nur Muhammad, kemudian dia ada lagi macam ruhnya, ada 6-7 level macam tu. Dan dia ada dalam kitab Jawi daripada peluh jadi nur Muhammad. Sebab tu dia kata Muhammad ni memang ada daripada dalam Nabi Adam lagi. Dalam Nabi Adam ada Muhammad. Dan Muhammad yang dikata ni bukan Muhammad yang ada di Madinah yang kita cerita pasal. Nampak tak macam tu punya cerita? Di alam roh ni kata dia. Tak, bukan Muhammad Rasul itu gunakan hadis-hadis yang tak palsu, yang Adam ini Abul Ajsad, yang Muhammad ni Abul Arwah, seolah begitu. Dan sampai ke tahap yang yalah, everything yang dalam creature ni semua ada ruh. Ini yang kita nak cerita ni pasal ruh Muhammad yang ada dalam diri kita, itulah datang daripada ruh Allah.
nurullah tu. Kenal dengan diri. Itu yang ada setengah ajaran nak kenal diri tu begitu. Okey. Nampak tak dia punya kesan ya? Dan kemudian sampai kepada solat. Kan, itulah question yang ditanya, khusyuk solat. So at the end, solat tu macam mana? Ini pada setengah ajaran tu lah. Bila kita takbir, Allahu Akbar, macam mana nak khusyuk? Soalan tu orang macam, ya juga kan? Apa yang Eti imagine masa takbir Allahu Akbar? Allah nak ingat Allah tu. Nak ingat apa? Kalau nak ingat Abu Muaz, bolehlah ingat, oh dia ni rupa dia handsome, dia ni ada janggut, dia ni ini. Boleh. Tapi nak ingat Allah ni macam mana? Oh, dia minta kita menggambarkan Allah tu. So itu akan mendatangkan kekhusyukan dalam hati. Okay, so kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Faham tak maksud besar tu? Faham tak apa yang kita nak kata Allahu Akbar? Besar tu besar setara mana? Ya Allah, kita rasa bodoh tu bila sembang dengan demo ni. Rasa demo ni pandai no bunyi kita tak jawab. Depa rasa kita yang tak cerdik. Sebab itu dia suruh kita belajar dulu ilmu makrifat. Besar yang dia nak bagi tahu ni senang cerita. Okey, apa benda yang besar? Ada benda kecil tak? Sebagai contoh, okeylah, cawan ni lah. Ataupun apa yang kecil boleh bagi? Duit 50 meh. Tu. Pelak tu pun okey. Okey, ni kecil, ni besar. Besar ini nak kata untuk dalam solat nak sampai khusyuk tu, apa yang nak erti Allahu Akbar, mestilah besar ini boleh menutupi yang kecil ini sampai tak nampak dah. Tapi kalau macam ni, masih lagi tak betul tu. Rukun qalbi dah. Qalbi dia tu ada berapa rukun tu? Niat-niat dia tu. Okey. So bila tutup gini, apa jadi? Tak adalah. Yang ni tak ada dah. Khalas. Yang nampak yang ni je. So kalau masa kita solat tu, kita masih lagi nampak kita solat, kita masih nampak kita takbir, kita sujud, kita belum solat lah tu. Maksudnya belumlah khusyuk tu. Tak samalah. Sebab nak sampai tahap tu, mesti sampai rasa kita ni tak ada. Mana dalam ajaran Tok Penali. Tak ada. Sampai apa? Sebab dah ditupi yang maha besar ni. So sampai ke tahap, kita ni akan rasa yang bersujud tu Allah. Yang takbir itu Allah. Boleh faham tak? Tak boleh faham kan? Macam Al-Hallaj jadi. Takbir tu Allah. Maksudnya kita dah tak ada. Kita dah rasa kita ni tak ada. Tak ada. Macam tadi lah kita kata yang akidah yang wahdatul wujud ni semua. Kita dah tak ada ni. So, tapi bayangkan dalam keadaan macam tu kita dah rasa yang takbir itu semua Allah yang takbir. Tapi bukanlah bermakna Allah yang solat. Macam mana tu? Budak dah. Bukan orang solat kan? Tak faham kan? Sebab kita tak sampai makrifat kan? Belum sampai makam kan. Sampai Bila ustaz terang tu, aku takut tengok. Bila ustaz kata itu, apa kejatuh? sampai level lagi. Dan kalau Islam ni dia bawa bersih tu, ramai lah orang tak cukup piawai masuk syurga tu kalau begitu. Macam mana nak sampai tahap khusyuk macam tu? Ustaz, memang tak boleh lah Ustaz. Bagi kalau logik akal Sebab tu belajar dulu. Ini tak mau belajar. Tak lepas. Macam mana nak sampai ke tahap tu yang dia boleh rasa. Macam tadi yang kita explain pasal wahdatul sampai ke tahap yang kita is nothing. Kita ni tak ada apa. Itu yang dia nak. Sebab tu kena ada pasal dia orang bersuluk. Bersuluk kena ada guru mursyid. Sebab yelah nak cucikan diri. Tapi yang lebih berbahaya, sebagilah sampai tak apalah kalau ada sebagai sufism ni dia ada raikan makrifat syariat, tapi yang dia tak abaikan syariat tu still okey. Dan dia Bersuluk tu sampai kadang-kadang dia yes, Jumaat pun tak ada. sebab dia akan rasa macam hati kotor. Selagi mana hati kotor, Allah kata apa? Fawailul musallin. Dia kata gitu lah. So nak solat tu bahaya. Kan saya ada dalam video semalam saya ada terangkan macam mana ada lepas explanation pasal wahai orang beriman jangan dekati solat ketika dalam keadaan mabuk. Mabuk tu ditukar kepada lalai. Pada ayat tu cerita konteks pasal tentang proses nak turunkan pengharaman arak tapi nak tukar. Tu yang saya nak kata, apa yang dia nak sampaikan? Tak boleh solat selagi tak
hati ni tak lalai ke macam dia? Tak. Kebaikan Arab tu ada baik, ada betul. Ya Allah, disebut ayat Al-Baqarah 106. Tu apa ayat dia? Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat pasal nasah, dia macam blur ayat pasal nasah tu. Itulah hikmahnya belajar usul fiqh. Tak nak bab tu dia tak mau terima. Seolah-olah bila ada makrifat ni kena buang syariat. Soalah besar tu. Okey, dia kata tak ada, yang penting solat dia. Kalau dia pergi solat masjid tak khusyuk, mungkin ganggu orang, dia kata gitu ke apa kan. So tak perlu ke datang ke masjid. Mana hadis-hadis Nabi yang kata pasal fadilat berjemaah, pasal kepentingan solat whatever. Tak boleh tinggal whatever. Dia orang punya puasa, dia orang punya solat. Dia cakap dia orang tengah bekerja itulah dia orang solat. Ataupun dia berpuasa pun juga dia orang. Sampai bila kita nak bersih? So memang ada tarikat di luar sana yang sampai orang ni tak payah solat. Dan ada sahabat saya pun bagi tahu saudara dia tak pernah nak doa. Sama satu kerja dengan saya pun. Kan? Dia kata sebab Allah ada dengan dia. Dia Allah. So macam yang tadi Ibnul Farid tadi. Dia sampai dia kata solat pada diri sendiri. Solat pada diri sendiri. Ini kita kata yang agak ekstrim sampai ke tahap beginilah. Yang dalam tu yang saya bimbang. Sebenarnya paling bimbang adalah bila mana ajaran-ajaran mengenal diri. Saya tak kata mengenal diri itu tak bagus-bagus. Tapi mengenal diri yang sampai membawa ke tahap ni, siapa yang mungkin dengar ni, siapa yang pernah ikut ajaran ni ataupun siapa yang memang dalam ajaran ni, dia kena fikir benda ni lah. Dia tahulah sebenarnya apa yang nak diserukan tu. Mengenal diri tu apa. Islam ni janganlah dia very too complicated kan dengan ni. Ada juga yang hentam saya. Dia kata saya kata nonsense pada terma-terma macam nafi isbat ni semua. Saya tak kata nonsense tu pada istilah tu. Saya kata nonsense tu adalah pada orang yang duk gunakan terma-terma ni dengan nak macam bagi nampak canggih, padahal dia benda-benda yang nonsense. Tak nafikan, nafi isbat ada dalam agama, dalam la ilaha illallah pun ada nafi isbat. Bukan itu yang saya maksud. Itu takkanlah saya tak tahu pasal benda tu. Tapi renungkanlah. So, ialah mungkin macam lepat dibagi tahu, jangan kacau aku tak kacau hang. Dia kan? macam tu. Semua ialah nanti dia akan, kita nak kata macam saya beritahu, agama itu an-nasihah. Okey, jangan translate agama tu nasihat langsung, sebab dalam bahasa Arab pun nasihat tu maksud dia ialah kita nak bersihkan. Maksudnya kalau susu tu ada kotor-kotor, kita kata susu labanun nasih, maksudnya susu tu dah clear cut, dah bersih daripada habuk ke, daripada orang campur-campur ke apa, kita clearkan. So agama ni begitu. Kalau dalam agama ni kita tak ada ghairah, kita tak ada perasaan jealous, kita rasa macam agama ni tak ada sensitivity, do whatever you want, semua orang ada jalan dia. Adakah kita nak kata semua orang pun jalan tu betul? Ya, itu pluralism lah. Tapi agama ini adalah agama yang dibina atas amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu yang mungkin dia marah pada saya lah beberapa kali dia dah ni. Mungkin sebab dia bagi tahu, dia anggap boleh jadi dia susah nak terima nasihat. Satu lagi, saya rasa ustaz muda berulang kali dia cakap aku orang tua habis masa saya okey, tengok siapa yang lebih okey, even di pertemuan malam tu kami tak pernah guna bahasa kasar ataupun menaikkan suara. Paling-paling posting esok tu hanya tulis semoga Allah bagi hidayah. Saya tak ada ulas pasal pertemuan tu. Dan saya bagi tahu pada dia, jangan, bila dia nak bangun tu saya kata jangan rasa apa-apa. Saya memang datang ni ada untuk memang tanya ni nak tahu, nak tabayun daripada dia. Tak naklah tibai dulu sebelum tabayun dulu. So memang tanya dengan lembut. Kata tak, saya enjoy. Saya kata saya enjoy conversation ni. Kalau dia boleh stay lagi, stay. Janganlah dia rasa di ofensif sangat. Sebab tak apalah, dia cakap je.
kita bukannya nak bergaduh kat situ Sebab dikatakan hujah. seolah-olah bila dia panggil ustaz ataupun kawan-kawan panggil, dia tetamu. Jadi kenapa buat macam ni? Yang Tak buat macam apa-apa. ni buat apa lah. Kita tanya je. Sebab tu kita Tak ada kata, apa, tarik rambut dia tu. hey, sebab tu dia yang cakap banyak, kita cuma tanya. Sebab tanya tu nak confirm kan. Macam tadi lah, lepas dia cerita pasal khusyuk-khusyuk ni, apa maksudnya? Ke mana dia nak pergi? Maksudnya khusyuk tu macam mana? Nak kenal diri tu apa sampai kenal tak mana? Kita nak yang that conclusion. Dia tak bagi pasal conclusion tu. But itulah yang mungkin. Sebab dia begitu, dia pun cakap dengan aku. Dia tak ada siapa pun majlis fatwa yang kata dia sesat ke apa. Masa tu mungkin dia tak tahu dia tengah berhadapan dengan orang daripada majlis fatwa dua negeri. Tiba-tiba agaknya esok lusa. Mungkin dia wilayah sendiri. Adakah korang Okey, fatwa wilayah Ustaz Wan Hizam dah kena. Dah dipanggil soal jawab semua. Dia bila panggil soal jawab ni dia different. Orang tu boleh okey bla bla macam tu je kan depan-depan. Dan paling-paling dihalang kat situ je lah. Ada video dia dibawa dalam majlis fatwa, apa yang dia cakap bercanggah dengan akidah semua dibahas. Even orang-orang yang pro tasawuf pun dalam kat situ pun tak agree lah dengan tahap ekstrim sufi yang ada pada dia lah. So pasal lepak ni sebenarnya is still new. But bila sekarang ni tiba-tiba macam ni, dia kena hati-hati jugalah. Ustaz, anak rasa benda ni jadi tanggungjawab Ustaz bila sahabat-sahabat yang ada anak-anak dia orang sendiri, anak-anak dia orang ni follow di FB lepas. Jadi Ramai kan? Ungkap lepas gini. Sebab dia memang famous. 300,000 follower. Kan? Dia walaupun kita tak mungkinlah tak semua followers tu agree. Follower dia Ustaz, cuma kita risau anak muda ni ikut ajaran yang bagi kita tidak benar. Nasihat. Satu kita very even kalau lepak tengok ni dan kalau dengar, kalau lepak kata nak bersembang dengan saya lagi, saya happy. Bukan nak bersembang untuk bergaduh, no. Bersembang ukhuwah, kita sembang elok, mesti dah marah kan. Tapi saya tak pernah mencarut. At least dia mencarut pada kami. Saya tak pernah carut. Saya tak pernah ada nak hina. Even saya bagi tahu masa jumpa dengan lepak malam tu, bila dia cakap orang kritik pasal rambut, saya kata saya tak tengok pasal tu. Itu cool Ustaz, rambut tu. Saya pernah buat tu. Apa pun saya kata it's not my concern. Rambut dia terupa itu bukan. Saya nak tahu tentang fikrah. Dan lepat saya tahu dia bila cakap dengan dia nice guy. Orang yang baik. Cuma ialah takkanlah akidah is akidah. Kan kita tak kata dia sesat betul-betul selagi tak ada jelas. Tapi bau-bau tu dah ada sama dengan fikrah-fikrah yang tadi kita sebut tadi tu. So takkanlah kita nak bagi saudara kita walaupun dia nak tenggelam, kalau kita nak biar dia tenggelam, kita cubalah nak tarik sebaik mungkin. Itu je. Bukannya bererti bila kita nasihat maksudnya kita nak bergaduh. Mungkin boleh pesan sikit kepada follower yang ada kat bawah Ustaz ni yang ikuti, mungkin kita dapat jaga lisan dengan caci maki lepat dan geng-geng dia. Kita belajar Ahlussunnah, mungkin kita geram bila dia orang maki kepada kita dan juga Ustaz. Tapi Islam tak ajar macam tu. Walaupun Ustaz dicarut oleh abang lepat ni kan, tapi Ustaz sendiri tidak mencarut dan tidak maki, tidak mengata kepada mereka. Jadi kita harap follower yang ikut live ini ke ataupun selepas ini janganlah sampai caci maki mereka. Ya. Ada akhlak Islam ni perlu kita jaga. Saya pun kadang-kadang hairan bila lepak sampai mencarut. Macam mana dia dah sampai level maqam ma'rifatnya. Kalau kata okey, sebab apa? Sebab setengah makrifat punya tarikat, setengah punya makrifat punya tarikat, apa dia punya kefahaman yang dah diserapi wahdatul wujud ni. Dia kata everything is Allah kan. Ada elemen Allah. So dia akan menyebabkan kita ni ada kasih sayang dalam diri. Dan kasih sayang tu ada lepat sebut. Tapi akidah ni saya tak sebut lepat sebab saya sebut dia ada similarity dengan certain akidah yang dia ajaran untuk kenali tu. Dia kata bila semua ada Allah dalam diri, dia jadi akidah Jabariyah. Tahu kan Jabariyah ni apa? Maksudnya kita semua is nothing. Semua dipaksa boneka je lah. Jadi bila ada orang mencuri, kita pun Allahu Akbar. Sebab apa? Dia mencuri tu daripada siapa? Daripada Allah. Jadi kita pun terima ini semua daripada Allah. Kalau orang tu ceraikan dia, apa pula? Siapa yang ceraikan dia? Allah. Semua benda Allah. Mana syaitan? So, itu satu benda yang
Dia orang tak perasan. Adakah Allah tu juga dalam syaitan? Apa function dalam syariat kita? Orang tu buat dosa, syaitan hasut kita. Lepas tu bila orang tu bersalah, kita kena hukum dia. Hukum hudud ke, ada yang bersangkut paut dengan tu. Kalau semua benda Allah, tak ada apa semua. Kalau macam tu, kita kalau tiba-tiba kita serang dia, dia tak boleh marah. Allah serang. Itu. Itu kecelaruan besar dalam orang-orang yang ada akidah wahdatul wujud, tahap yang digunakan makrifah ni sampai ke tahap ni. Ini yang saya minta orang faham lah. So siapa yang tengok, saya pasti ada yang tak setuju dengan saya, tapi renungkan balik, faham balik agama kita ni siapa yang hantar. Sebab lepas dalam satu video dia bagi tahu apa, dia kata ini dulu salah daripada mereka yang dulu, sampai membuatkan kita yang kini susah. Sebab mereka yang dulu ni tak ditutup ilmu ni, tak sampai pada kita. Yang sampai kita hari ni kini kena try to through media sosial macam ni semua untuk nak terangkan balik pada generasi seterusnya. Siapa mereka dulu yang dimaksudkan tu? Sahabat tutup ilmu? Sahabat tak ada ilmu makrifat ni? Ke Nabi yang tutup ilmu? Bahaya ni. Mana ilmu yang kata disembunyikan macam ni? Siapa? Even Abu Hurairah bagi tahu, kalau tak kerana aku risau ayat yang Allah kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Orang-orang yang menutup, menyembunyikan apa yang Allah turunkan ni, dia takut. Even dalam hadis yang kata akan direjam ni semua, dia kata sebab aku sampaikan hadis Nabi. Tiba-tiba siapa yang nak sembunyikan ilmu-ilmu yang very secretive ni? Itu renungkan balik. Ajaran kita semua daripada siapa? Kalau bukan daripada wahyu, Quran dan sunnah, Nabi tak buat, apa yang sahabat tak buat, itu je contoh kita. Dalam agama, dalam dunia, buatlah selagi tak bercanggah dengan syariat. Tapi janganlah sampai wujudkan satu konsep makrifat sampai buang syariat-syariat ni. Habis agama itu celaru, semua orang takwil batin, apa-apa saja yang tak kena dengan diri, takwil dia begini sebenarnya. So itulah serba ringkas lah kalau apa yang mungkin kita nak kongsikan pada malam ini, yang mungkin insya-Allah mudah difahami oleh orang awam di sana. Banyak benda ni dia orang belajar daripada persilatan pun ada juga. Dia meresap masuk. Dia meresap dan mengenai persilatan, wayang kulit, kuda kepang. Dia juga benda-benda ni ada masuk. Ubatan tradisional. Itulah teknik sebenarnya syaitan yang nak syirikkan kita, yang nak masuk kita dalam kesyirikan ni, diinjek benda-benda macam ni dalam umat Islam, supaya at the end dia akan menyebabkan syaitan tu pun tak macam syaitan yang Quran dah gambar. Syaitan tu pun boleh jadi Allah. Syaitan tu boleh sampai kita pun at the end boleh juga menyembah syaitan. Dah, kalau wahdatul wujud begitu punya akidah. Begitu, sebab bagi dia haqiqatul wujud, yang dipanggil hak itu Allah. Yang hadis ni, yang kemudian ni dipanggil sebagai khalq. Yang sebelum tu hak. Hak ni lah yang truly wujud bagi dia. Sebab yang baru kemudiannya diwujudkan makhluk-makhluk ni semua, consider tak wujud lah. Macam tak wujud lah. So yang wujud only the true, yang hak tu. Ini prinsip-prinsip yang berbahaya sebenarnya, yang wujud melibatkan akidah Jabariyah masuknya sampai kepada tengok ni wahdatul wujud yang wal'iyadzubillah. Tapi ramai orang awam tak perasan, sebab sekadar terminologi kita guna terma mengenal diri memang tak ada isu. Nak mengenal diri okeylah, kenal diri, tapi yang ramai orang tak faham beyond that, kesan dia. Bayangkan betapa ramai orang tiba-tiba kata sebab dia ikut tarikat-tarikat ni tak solat, tak buat ibadah apa ni semua. Ya subhanallah. Ini bid'ah munkarah, memang dahsyat. Ada pandangan ulama kalau meninggalkan solat dengan sengaja boleh bawa kepada kafir. Bukan setakat pandangan ulama, hadis Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salah, as-salah faman tarakaha faqad kafar. Antara perjanjian antara kami dengan mereka ini, itu antara syirik ni, beza dia adalah salat je. Siapa yang tinggal, dia telah mengkufurkan. Dan sahabat bagi tak ada dosa besar yang lebih kami tengok lebih besar daripada orang yang
yang meninggalkan solat, tapi sampai bila hati kita nak bersih kalau dengan alasan kita nak solat? Sampai ke mati pun tak bersih. Khusyuk tu dia tekankan dalam surah Al-Mu'minun kan, Dalam Islam dia ada elemen makrifah, elemen tasawuf. Cuma dia bukanlah that kind of yang ni akhlak yang kita belajar, akidah yang kita belajar ni semua ilmu-ilmu yang nak mengenal Allah lah. Apa guna kita belajar akidah sekarang ni? Tauhid yang kita belajar sekarang ni kalau bukan kerana nak mengenal Allah. Itu syariat yang itu lain. This something inside. Itu yang main-main macam tu lah yang kita nak clear ni. Apa benda sebenarnya? Yang dia orang tekankan khusyuk solat tu apa semua, bayangan apa semua. Adakah Nabi dan juga para sahabat khusyuk tu sebagaimana dia orang ni? Tidak itu, tidak ini, tidak gerak, tidak sedar apa semua. Jadi itu yang dibawa oleh orang Melayu ni. Kalau nampak orang minta curi beg pun khusyuk, jangan tangkap curi. Jadi macam tu ke para sahabat dan juga senang Islam ni Allah kata ad-din yusrun, dalam hadis Bukhari, wala yushad ad-din ahadun illa ghalabah. Siapa yang ekstrim dalam agama ni memang dia akan tewas. Termasuk dalam ekstrim ni orang yang terlampau berfalsafah sangat dalam hakikat solat, yang sampai nak khusyuk ni sampai hilang, sampai tak rasa apa. Itu main psikologi macam mana tu kan? Sampai kalau kita solat, even Nabi kalau kata ada sahabat ke siapa baca salah pun, belakang bagi isyarat. Nabi kata wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Dan kalau baca Quran tu dengar. Even dalam solat pun makmum dengar. Macam mana makmum amin kan bacaan imam kalau dia tak dengar apa imam baca? Kalau dia khusyuk mengikut dia. Kalau khusyuk sampai dah hilang akal, hilang pendengaran, hilang apa ni semua, macam mana nak bersama dengan imam takmin tersebut? Sebab tu kita dapati orang yang terlampau macam ni sangat, dia sampai memang meninggalkan Islam yang nyata. Tinggal solat jemaah. Okey, bukan setakat tinggal solat jemaah, tinggal solat, ubah puasa, ubah ini, tak ni. Setan tarekat macam tu lah. Yang inilah wal'iyadzubillah yang kita tak mau benda-benda macam ni merebak dalam masyarakat. Dia hopefully lah yang tak setuju dengan saya tu, please understand itu. Prinsip disiplin agama ni, kita tak musuh tasawuf yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Sebab tasawuf ni benda yang penyucian jiwa, dan Islam banyak, cuma mungkin guna terma-terma yang berbeza. Imam Syafi'i kata faqihan wa sufiyan wa kun laysa wahidan fa inni wa haqqullah iyyaka ansah fahada qasin lam yadq qalbuhu tuqan wa hadha jahulun kaifadul jahli yasluh. Imam Syafi'i kata jadi faqih yang sufi ni jangan jadi salah satu. Sebab kalau kita faqih tak ada elemen akhlak hati, sufi masuk kat situ, bukan sufi yang sekarang ni duk pusing-pusing. Sufi dia adalah orang yang jaga akhlak hati ni semua. Kalau orang tu faqih saja, tahu pandai saja, dia akan jadi hati dikeras. Tapi siapa yang hanya mementingkan aspek hati, penyucian jiwa bla bla, tapi tak ada ilmu fiqh, tak ada ni semua, dia akan jadi jahil dengan agama. Ada sebenarnya dalam kita, cuma terma yang berbeza. Jangan konsep-konsep yang pelik-pelik tu merosakkan agama kita tu, tak maulah. Okay, so saya rasa itulah perbincangan ringkas kita pada sebelum penutup Ustaz. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah objektif, apakah tujuan Ustaz adakan santai bual bicara ni, dan apakah harapan Ustaz? Ada orang kata mungkin kita hanya akan bertepuk sebelah tangan, pihak sebelah sana tidak akan mau, sedangkan kita tahu itu hidayah dan taufik itu Allah Ta'ala punya kerja, kita usaha. Jadi bagi Ustaz, macam mana, apakah objektif dan bagaimanakah pandangan yang memperlekehkan usaha kecil ini? InsyaAllah ada daripada kalangan yang melihat ni, pasti ada daripada orang yang memang tak setuju dengan kita pun. Mungkin ada kot, dengan komen-komen tu mesti ada. Kan? Tapi apa yang kita harapkan, even kalau satu pun yang boleh berfikir dan kemudiannya boleh berubah. Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim daripada hadis Ali bin Abi Talib, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamlin na'am. Kalau kamu dapat bawa seorang, bimbing seorang ke jalan hidayah, itu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah, kenderaan yang lebih besar. Itu kita harapkan, sebab kita hanya reba nasihat ni bab akidah. Kita bukan nak bermusuhan. Saya orang yang kenal saya tahu saya bukan jenis orang yang suka bermusuh, apatah lagi pada faktor-faktor peribadi. Dan apa yang kalau ni is only dari sudut perbincangan ilmiah ni, nak cerita bab ni. Macam bukan kita nak menolak pasal-pasal elemen-elemen yang dikata pasal makrifat ni semua, tapi makrifat yang macam mana.
Kita nak makrifat yang bersepatan dengan Quran dengan sunnah. Jangan kata makrifat yang tolak Quran sunnah. Yang kita argue ni, mana kita dengar keluar hadis-hadis yang sahih sangat daripada mulut dia? Tak ada. Mana hadis-hadis tu? Dia ambil partly daripada Quran. Problem. Tak ada disiplin. Bahasa ada yang juga gunakan bahasa Arab tak reti. Bukan saya nak pelekeh orang tak reti bahasa Arab. Saya tak suka siapa-siapa pelekeh dalam bahasa Arab. Cuma dalam bab orang yang gunakan agama, yang tu kita kena concern. Yang tu je. Pada orang yang membawa panji agama ni, yang dia ada nak menyeru orang ni, yang nak memberi sampai ke satu ideologi, dia kena adalah basic yang ditentukan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wasilah tu boleh jadi wajib kalau kita nak sampai ke objektif yang kita nak capai tu. Itu je. Dia bukan nak memusuhi siapa-siapa lah. So hopefully orang yang tak bersetuju tu faham apa yang saya nak sampaikan. Apa yang saya beritahu ni general. Kan? Saya pun dah declare kalau apa yang saya tak dengar daripada lepat, saya tak cakap daripada lepat. Tapi apa yang saya dengar daripada tarikat lain, itu daripada tarikat lain. Tapi generally, this kind of ideology, fikir masing-masing. Kalau masing-masing terjebak dalam fikrah yang boleh sampai ke tahap nak kata Tuhan dalam diri ni semua, fikirkan. Ini apa yang saya maksudkan. Boleh jadi any kind of tarikat. Boleh jadi any kind of ajaran. Siapa yang terjebak dalam ajaran yang tiba-tiba tak payah solatnya, tak payah itu, mengubah syariat-syariat. Ini semua, fikirkan. Jangan anggap saya ni musuh. Ini satu perkongsian yang saya rasa perlu sebab dia berkaitan agama kita, akidah kita. Itulah yang mungkin orang tak faham. Kita bukan pluralism, semua betul. Kita sampaikan cara baik lah. Bahayalah akidah wahdatul wujud ni terlalu berbahaya. So itu yang saya nak bagi tahu. Wal takwil lah macam mana pun orang yang nak cuba takwil. Kita akidah ahli sunnah jelas. Allah itu terpisah daripada makhluknya, zatnya. Zat lah dari sudut ilmunya, dari sudut kuasanya itu iyalah, tapi dari sudut lain. Bukanlah sampai kata apa yang kita nak kata falsafah ruh ni semua. Itu renungkan. Yalah, apa pun hidayah tu daripada Allah. Happy lah kalau kata kita doakan hidayah. Semua orang perlukan hidayah, saya pun perlukan hidayah. Hari-hari saya doa kepada diri sendiri hidayah kan. Semua orang. So jangan semarah kalau kita dia terus anggap sebab kita sesat ke apa. Hidayah ni not necessary is kesesatan tu. Dan dia punya argument Ustaz Saya dapat komen. Dia punya argument penyokong dia ni mengatakan yang Ustaz ni menyesatkan lepas. Kena faham sesat ni dalin ni orang yang menyimpang. Kesesatan ada yang boleh menjebakkan kepada kekufuran. Ada kesesatan yang boleh bawa ke arah kesyirikan. Ada kesesatan yang boleh membawa kepada bid'ah. Ada kesesatan yang kerana dia tersesat sedikit, itu semua termasuk dalam kesesatan. Bukan bererti bila kita cakap semua sesat ni kita nak kata kufur. Tak, melainkan memang ada bukti yang jelas. Saya sebab tu saya bagi tahu dalam ni apa yang saya dengar daripada dia, saya cakap dengar daripada dia. Apa yang saya tak dengar daripada dia, saya dengar daripada orang lain, saya cakap daripada orang lain. But sesat tu boleh jadi dalam macam-macam bentuk. That's why apa yang saya cakap tu fikirkan sendiri, yang tak setuju tu tahu, faham dengan apa yang nak dilalui. Kalau ada elemen-elemen apa yang saya sebutkan, maka taubatlah pada Allah. Tu je. Janganlah ingat bila taubat tu maksudnya dia rasa terhina, tak baguslah. Kita sentiasa setiap hari kita bertaubat. Astagfirullah. Nabi pun beristighfar lebih daripada 70 sampai 100 kali. Itu je lah. Kan? Mesti kena ada bimbingan. Kalau tak ada tauhid dan syirik ni always berlawanan. Ini dua fikrah yang sentiasa akan bertarung sampai ke akhir dunia. Kita nak cuba elakkan masyarakat daripada terjebak daripada syirik. Itu sahaja.
Kalau saya tak khusus, tak cakap pada lepat ke pada ni, tapi siapa, mana-mana fikrah yang ada this kind of ideology, saya nak dia orang hindarkan sebab dia boleh bawa kepada syirik yang besar, kufur yang besar. Itu je. Kalau tak ada lah. Dia orang lebih tahulah. Kan? So, apa pun saya minta maaf kalau ada kesilapan yang peribadi ataupun kekurangan, salah kata ke. Tugas kami hanya untuk nak berkongsi dan membantu. Sebab apa nak sibuk, ialah fikrah ideologi macam ni tersebar, berleluasa. So kita kena ingkar lah juga secara berleluasa. Begitulah. Kan? Wallahu a'lam. Jadi terima kasih semua yang hadir, yang menonton bersama. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.